Nasihat yang sangat pendek, khusus ditujukan kepada adik-adik kita yang dengan cepat sedang memperolehi ilmu pengetahuan yang banyak sekarang dan sedang menjadi penyumbang kepada masyarakat. Nasihat ini adalah untuk menjaga kerendahan hati anda, khususnya kerendahan hati intelektual anda. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa fawqa kulli zi ilmin alim." Sesiapa yang mempunyai pengetahuan, ilmu pengetahuan, ada seseorang yang berada di atasnya mempunyai lebih banyak lagi ilmu. Dan tentu saja di atas kesemua orang yang berilmu pengetahuan, yang paling tinggi sekali tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang Maha mengetahui. Okey, semasa time saya lebih muda, bersama rakan-rakan saya, kami pergi dan mengikuti program, kita belajar sesuatu benda, kita buat beberapa nota, dan kita mula macam rasa dah tahu sangat tentang perkara ini. Dan kemudian kita rasa kita boleh membahaskan orang lain mengenai perkara ini. Dan kemudian kita bercakap dengan seseorang, laki tu tak faham lah, dia tak tahu ke ayat ini, hadis ini, bukti itu, yang ini, yang itu, ulama ini mengatakan ini, ulama itu mengatakan itu. Anda mula mempunyai semua rujukan ini dalam kepala anda dan anda menggunakannya pula untuk melemparkannya seperti bola pingpong ke musuh. Anda mula tembak musuh dengan bukti-bukti ini dan nampaknya anda belajar semua perkara ini, jadi anda boleh kalahkan orang dalam perbahasan pula. Pengetahuan yang anda perolehi bukan untuk menambahkan kerendahan hati anda, tapi sebaliknya untuk menghancurkan sifat kerendahan hati anda. Dan ini adalah cara orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman memperolehi pendidikan untuk meletakkan title di sebelah nama mereka. Doktor ini dan doktor itu, PhD ini dan PhD itu, profesor ini dan profesor itu. Sebelum mereka menyebutkan nama mereka, mereka menyebutkan title mereka dulu. Jadi kamu patut lebih tahu, aku mempunyai lebih banyak ilmu daripada kamu tahu. Tapi pengetahuan tentang din bagaimanapun, ia sepatutnya menjadikan sesuatu semakin banyak yang anda ada, semakin ia merendahkan anda. Tapi jika anda mempunyai pengetahuan, ilmu pengetahuan dan semakin banyak pengetahuan yang anda ada, anda jadi semakin tinggi sifat menghakim. Semakin mula anda suka cakap pasal orang. Orang ini sesat dan ulama itu salah dan ulama ini tidak sesuai dan ini dan itu dan yang lain. Cuba fikir berapa banyak yang anda telah pelajari berbanding dengan mereka bahawa anda boleh komen suka-suka. Dan bukan hanya mengenai mereka, imam dalam komuniti anda atau golongan yang lebih tua dari anda dalam komuniti anda. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sesuatu yang mereka lakukan, pertama sekali anda tidak berada dalam kedudukan untuk memberikan fatwa kepada mereka. Anda tidak mempunyai kelayakan. Saya pelajar beginner, wallahi saya ni pelajar beginner. Saya bukan mengatakan ini untuk kerendahan hati yang palsu. Saya kena belajar 28 hingga ke 29 tafsir hanya untuk satu ayat. Untuk cuba memahami sebahagian dari apa yang dikatakan oleh ayat itu. Dan saya secara peribadi ketika datang tentang hadis, saya menutup mulut. Kerana saya tahu, saya sedar saya tidak berkelayakan untuk mengetahui perkara ini. Terdapat banyak sangat bahagian kaji selidik yang terlibat dalam memperolehi kesimpulan dari hadis Nabi SAW. Dari isu-isu isnad hingga isu-isu konteks di mana ia dikatakan kepada isu-isu bagaimana ia difahami dengan isu ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada isu bagaimana ia difahami oleh fuqaha terhebat dari din ini. Terdapat beberapa masalah yang rumit di sini dan untuk anda hanya mengambil dari Bukhari dan baca terjemahan hadis dan kemudian mula berdebat dengan seseorang, ini adalah satu keburukan bagi sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua pula, anda tidak faham bahasanya. Anda hanya membaca dan hanya memuntahkannya dari terjemahan. Beraninya kamu. Okey, cuba tengok ni. Pelajar din datang ke Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Kami ingin belajar hadis dari kamu. Dan dia berkata, "Innama akhsha ala ya talibal ilm." Perkara yang paling menakutkan saya adalah pelajar din. Allazi lam yata'allam min nahwah. Yang orang ini, yang pelajar ini yang bahkan belum belajar sinteks yang betul, pemahaman mendalam mengenai tata bahasa. Dan siapa mengatakan ini? Imam Ash-Shafi'i. Sepertiga kekayaannya dia menghabiskan untuk belajar bahasa Arab. Dan 2/3 yang lain belajar hadis. Dan pada akhirnya dia berkata, saya sepatutnya menghabiskan 2/3 dari itu yang telah saya habiskan untuk hadis walaupun itu dalam bahasa Arab. Begitulah prihatinnya dia untuk memperdalamkan pengetahuannya tentang bahasa Arab Quran ini yang sungguh diperkaya, sangat diperkaya. Hanya kerana anda telah mengikuti 2 kursus dalam beberapa buku mengenai pengajian Arab pada masa ini,
dan anda telah menghadiri halaqah mingguan tentang beberapa subjek tata bahasa Arab, anda tidak berkelayakan untuk memberi komentari mengenai hadis. Anda tidak. Saya tidak layak dan anda juga tidak layak. Ini adalah kerja muhadithun dan para ulama untuk mengulasnya, untuk komen, untuk memberi komentari. Dan kamu pula untuk membaca artikel, untuk membaca rujukan apa-apa dan membaca beberapa petikan yang anda hampir tidak faham, anda bahkan tidak tahu maksud istilah itu, dan untuk anda memuntahkannya pula kepada orang lain, ia tidak masuk akal. Dan itu adalah keburukan bagi sunnah Nabi SAW. Kita harus berhati-hati ketika bercakap bagi pihaknya. Anda fikir anda tahu benda-benda anda tetapi anda tidak tahu sebenarnya. Kamu rendahkanlah diri kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Fas'alu ahlal zikr. Tanyalah di kalangan orang-orang yang berpegang pada peringatan, orang-orang yang berilmu pengetahuan. In kuntum ta'lamun, jika anda sendiri tidak tahu. Okey, saya belum lagi habiskan petikan Imam Asy-Syafi'i tadi. Saya akan berkongsi dengan anda dan saya akan tamatkan lepas ni. Dia berkata, allazi lam yata'allamin nahwa ay yadkhuli fi qawlih sallallahu alaihi wasallam man kaziba alayya muta'ammidan. Saya takut kepada pelajar-pelajar din yang tidak belajar bahasa Arab dengan mendalam. Dan ini adalah salah satu daripada banyak syarat-syarat untuk mempelajari sunnah. Dia mengatakan secara khusus hanya mengenai bahasa Arab. Jika anda tidak menunaikan ini, saya khawatir saya akan mengajar anda hadis dan anda akan menjadi mangsa kepada peringatan Nabi SAW ketika beliau berkata, sesiapa yang sengaja membohongi tentang aku telah menjaminkan dirinya satu tempat di api neraka. Imam Asy-Syafi'i takut untuk mengajar orang-orang tentang hadis kerana dia mengenali orang-orang ini, orang-orang Arab ini, dan mereka tahu bahasa Arab. Dan dia berkata, tidak, kamu tidak tahu bahasa Arab, kamu tidak cukup tahu. Oleh yang demikian, oleh itu, saya tidak dapat mengajar anda tentang hadis. Subhanallah. Dan di sini pula, kita berada di zaman kita ini, anda menggunakan hadis dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, anda tidak tahu apa-apa mengenainya, dan anda merasa layak untuk bercakap bagi pihak sunnah. Dan ini adalah tindakan kesombongan dan bukan tindakan untuk berkhidmat kepada din. Jangan tipu diri sendiri. Anda masih muda sekarang. Dunia ini seperti hitam dan putih saja. Semuanya sangat jelas bagi anda. Alamak, macam mana orang tidak boleh bersetuju dengan saya ni? Saya mempunyai semua pengetahuan di dunia. Okey, dengar sini. Harap-harap apabila anda jadi lebih dewasa, lebih tua, anda akan jadi lebih matang sikit dan sedar betapa bodohnya saya ketika saya masih muda. Sebelum anda melanggar dinding batu dan sudah terlambat, dan kemudian anda menyadarinya setelah anda telah melakukan banyak kerosakan pada orang lain dan diri anda sendiri, baik kamu sedar perkara ini sekarang daripada nanti. Jangan jatuhkan diri ke dalam perangkap seperti orang lain yang telah melalui jalan ini dan terpaksa belajar perkara dengan cara yang susah. Dan ini termasuk saya juga. Dulu saya juga seperti itu. Dulu saya berfikir bahawa saya tahu sesuatu. Dan ketika saya mula belajar dari orang yang berilmu pengetahuan, saya mula sedar, alamak, aku ni memang tak tahu apa-apa yang aku cakap pun. Mengenai perkara-perkara tertentu, aku sepatutnya tutup mulut. Orang bertanyakan kepada saya mengenai fiqh atau hadis. Saya tutup mulut. Saya katakan saya tak tahu. Saya minta maaf. Saya tak berkelayakan. Sekiranya mereka mengajukan soalan mengenai Al-Quran kepada saya berkata saya akan mencarinya. Saya akan kajinya. Saya akan melihat apa yang dikatakan oleh para ulama. Ini kerana saya mempunyai kemampuan untuk membuat kajian dengan Al-Quran. Tapi sebaliknya mengenai topik lain, saya tidak dapat membuka mulut. Termasuk isu-isu teologi. Anda boleh belajar teologi dengan seorang ulama, tetapi jika anda fikir anda layak untuk berdebat tentang teologi dengan seseorang, baik fikir lagi. Setiap satu sains dalam din ini mempunyai prasyarat yang belum anda sampai lagi. Tapi sekiranya anda serius untuk belajar, belajarlah dengan serius. Tapi sekiranya anda hanya belajar untuk berdebat dengan orang lain, periksa diri anda. Kerana anda dapat menyembunyikannya dari orang lain, tapi anda tidak dapat menyembunyikan kesombongan anda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tengok ni. Seseorang yang menjual minuman keras di kedai arak, alkohol dan mereka melakukan haram. Dan haram mereka terbuka dan dimanifestasikan dan kami tidak bersetuju dengannya. Tapi anda mempunyai kesombongan di dalam hati anda dan itu juga tidak dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam kadar yang paling kecil pun. Oleh itu kamu nampak orang yang menjual minuman keras dan berkata bagaimana mereka boleh melakukannya, bagaimana mereka boleh menyebut diri sebagai seseorang Muslim.
Tapi anda pun juga kena melihat ke dalam diri anda. Sekiranya anda mendapat masalah ego dalam diri anda dan jika masalah ego itu menjadikan anda sombong secara intelektual dan anda fikir anda baru belajar din ini untuk berdebat dan membahaskan orang lain dan merendah-rendahkan orang lain. Periksalah diri anda, betul-betul perhatikan diri anda. Okey, satu komen yang terakhir. Jangan bercakap tentang ulama lain sekiranya anda tidak bersetuju dengan sesuatu pendapat yang mereka katakan. Kalau orang-orang yang berilmu, mereka membuat doa untuk mereka dan kemudian mereka tidak bersetuju dengan mereka. Itulah yang mereka buat. Kerana mereka tidak tahu di mana mereka berdiri bersama Allah, di mana kedudukan mereka bersama Allah, mereka tak tahu. Anda tidak tahu bila anda bercakap tentang seorang ulama yang sudah meninggal dunia, apa pangkatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakan apa dosa atau kesalahannya, kesilapan yang tidak disengajakan. Allah telah mengampuni. Beraninya anda bercakap tentang orang-orang seperti itu. Ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kita menjadi rendah hati, rendah diri kepada orang-orang yang beriman, orang-orang beriman yang lain. Subhanallah.